Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Abu Zar Al-Ghifari yang wafat pada tahun 32 Hijrah bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat pahala yang banyak. Ini zamannya. Maka solat seperti mana kami solat, mereka solat seperti mana kami solat, mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Mereka mempunyai harta yang lebih yang mereka boleh bersedekah dengannya, sedangkan kami tidak mempunyai harta untuk kami bersedekah dengannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Zar, mahukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang boleh menyamakan darjatmu dengan orang-orang yang telah mendaluimu, dan orang-orang yang datang sesudah kamu tidak akan dapat menyamaimu kecuali sesiapa yang beramal dengan amalan engkau. Allah. Cuba kita renungkan. Inilah yang tadi saya maksudkan bila kata cinta. Mendengar kalam ini daripada Nabi, terasa perkara ini dekat kita. Nabi nak bagi tahu kat kita, bacalah ni, baca ni. Kau akan dapat begini-begini. Nabi bagi tahu sekarang ni. Maka Abu Zar berkata, tentu ya Rasulullah. Baginda bersabda, hendaklah kamu bertakbir setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, bertasbih sebanyak 33 kali, dan kamu mengkhatamkannya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosamu akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Riwayat Abu Daud. Allah. Berani ke kita selepas mendengar hadis ini dan kita tak nak buat? Saya nak berkongsi ataupun nak memberi sedikit teguran kepada imam-imam, khususnya ketika mana kita solat berjemaah, dan pada sahabat-sahabat asatizah ketika mana kita diminta untuk menjadi imam dan sebagainya. Janganlah kita tinggalkan wirid ini, jangan kita tinggalkan zikir ini, sebab akan menjadi satu percakapan di belakang. Imam pun tak baca, jadi kan bermakna sahihnya bila imam tak baca, kita tak perlu baca. Sedangkan sahabat bertanya pada Nabi, dan Nabi bagi pelajaran, Nabi bagi ajar. Dan masa untuk berzikir ini tidak perlu memerlukan masa sampai 1 jam, sampai setengah jam, hatta sekadar 5 minit selesai insya-Allah. Jadi kenapa kita nak berkira-kira sangat dalam bab berzikir, sedangkan amalannya pahalanya sangat luar biasa. Disebutkan maka dosamu akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berbohong. Ya Allah, ya Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberuntungan kita di umat baginda, menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalan yang sedikit tetapi pahala itu berlipat-lipat kali ganda. Jadi tidak ada alasan, tidak jadi ada sebab sebab muslimin muslimat yang menonton hari ini, sekarang ini, mendengar hadis ini, maka selayaknya kita tidak akan meninggalkan zikir ini. Sedangkan sahabat ketika mendengar, mereka tidak meninggalkan zikir ini sehinggalah mereka bertemu dengan Allah. Inilah tanda kasih, tanda sayang pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesibuk mana pun kita, sesibuk mana pun, kiralah kita kalau sibuk sangat nak berkira, ambil jam letak kat depan tu, selepas bagi salam duduk kira berapa minit habis. Apa yang kita boleh buat dengan masa setengah jam? Boleh kita keluar duduk segitu, tak ada apa pun, duduk. Tak perlulah bagi alasan macam-macam. Bukan kami tak nak baca ustaz. Ini saya dialog-dialog yang pernah saya bertanya, saya kongsikan. Bukan saya tak nak baca ustaz, selepas ni ada kuliah. Jadi apa persoalan dengan kuliah? Mungkin sebab masa tu pendek, sebab nak bayar lebih. Tak apa, bayar kurang demi untuk melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kadang-kadang solat subuh. Selepas solat subuh langsung tak ada zikir, tak ada apa. Astaghfirullahalazim, begitu begini dah selesai. Kadang ayat kursi pun tak baca. Jadi nakal kamu balik. Ini khilaf, nak baca pun boleh, tak nak baca pun boleh. Yang baca ni siapa? Yang ajar ni siapa? Bukan saya.
Yang ajar ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Takkan kita tak nak baca yang diajar oleh Nabi. Satu kerugian yang sangat-sangat besar. Jadi tidak ada sebab dan tidak ada alasan. Jadi saya mohon khususnya para tuan-tuan imam kita yang memimpin solat, mereka memikul amanah, laksanakanlah amanah ini bersungguh-sungguh, laksanakanlah sunnah baginda Nabi Muhammad sungguh-sungguh. Maka yang ketujuh, tadi saya nak kata yang terakhir tetapi kita sambung sebab tak banyak pun. Zikir nyaring selepas solat. Berzikir nyaring selepas solat yang tidak mengganggu orang lain yang sedang solat dibolehkan. Tak ada pun kita nak zikir sampai orang kedengaran saf yang ke-20, saf yang ke-30, tak. Kadar yang boleh lah, tak pun menjerit, jangan sampai tak ada bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi macam mana kalau ada adik-adik ataupun anak-anak yang nak belajar tentang pembacaan wirid lepas solat, mereka tak boleh belajar, tahu-tahu kejap lagi kan doa.